Aku tak suka aku paling pantang orang nak tunggang agama aku sampai berpecah belah. I don't like it. There are two things yang aku tak suka orang sentuh. Kalau tak sependapat dengan awak label dia liberal, awak label dia jahil. Awak label saya jahil. Awak siapa nak jahilkan orang? Awak suci sangat ke? Awak rasa Tuhan pandang awak macam mana sekarang ni? Nak minta semua orang untuk bertenang, okey, jangan caci maki hamun peguam, kata peguam ni sebelah kaki kat neraka, peguam ni bencikan undang-undang syariah, nak menjatuhkan Islam agama sendiri. Kau kenapa? Peguam tu punyalah solat tunggang terbalik, sedekah, puasa. Kau senang-senang je nak nerakakan orang. Yang lagi aku tak faham, masa PAS jadi kerajaan dulu, masa kes Iki Putra tu, boleh pula dia aku je. Ni sekarang dia punya mengelupa sampai pergi buat solat hajat. Kenapa tak aku macam dulu? Sebab dulu dia faham isu, sekarang dia tak faham isu. Tak payah tengok jauh, tengok je Budi Yassin punya post. Nampak sangat memang tak faham isu. Sikit-sikit, saya tak tahu. I rasa dalam satu hari, lebih daripada 20 orang tanya I soalan-soalan macam ni. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin Syabudin di sini. Okey geng, aku nak bawa isu Tun Laila. Baru-baru ni kalau selepas kes ni Elin, Tun Laila ni bagi ulasan dan juga penjelasan sebab dia seorang peguam. So apabila dia mengeluarkan kenyataan dan juga dia baca judgement daripada mahkamah dan dia memperjelaskan kepada rakyat Malaysia melalui TikTok. So view video dia hampir lebih daripada 2 juta dah. So pelbagai komen-komen dan juga orang sehingga akan mengkafirkan dia, sehingga ada yang kata dia dah lepas dah tanggungjawab, terpaksa tegur juga Laila ni, Tun Laila, disebabkan ini untuk dekat akhirat nanti berkaitan mahkamah syariah yang dicabar ni. Di pelbagai yang dikenakan terhadap ni, terutama geng-geng kerajaan hari ni. Lepas tu pula Tun Laila ni bukan orang politik, tapi dia dituduh, dia dihentam, dia dicerca, dia dimacam-macam oleh geng-geng parti PAS ni. Terutamalah Perikatan Nasional nak abang pergi gambar. Jadi aku akan bawa dengan hampa hari ni 2 video. Seorang Tun Laila, seorang lagi Ina, memperjelaskan kepada kita A sampai Z berkaitan ni kes ni Elin ni sampai hari ni. Ini cuba hampa tengok kan. Depa balik Kelantan, buat event, buatlah ni politik punya event, buatlah ceramah-ceramah politik, duk tunggang bab 16 enactment yang dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan ni terhadap Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Tunggang sehingga kan ini cabar Islam, cabar Mahkamah Syariah, cabar ni Islam di dalam negara kita dah tergugat, dah termacam-macam. Jadi sedih lagi yang kita ada parti politik yang menunggang agama Islam, yang tunggang. Dan aku rasa kemungkinan lah aku akan buat lagi 2 ke 3 video soal ni Elin ni. Aku rasa mungkin dah reda sikit dah soal ni Elin ni, tapi aku nak berkongsi reaction beberapa orang yang bagi pendapat dia atas fahaman dia. Tambah-tambah kita pergi dengar penjelasan daripada peguam-peguam. Dan kalau hampa nak tahulah kan, penjelasan daripada peguam ni sangat-sangat ramai. Ramai yang bagi pendapat, ramai yang bagi penjelasan sebab apa enactment tu dibatalkan. Ramai peguam-peguam bagi pandangan mereka, memperjelaskan kepada rakyat. Tapi segelintir rakyat Malaysia buat-buat tak faham. Buat-buat macam tak tahu apa. Ini menentang Islam, menentang Mahkamah Syariah, Islam tergugat. Allah. Macam-macam. Jadi tak apa, jom sama-sama kita dengar dulu penjelasan daripada Tun Laila. Selepas tu aku akan bawa dengan Ina pula. Jom sama-sama kita dengar. Aku tak suka aku paling pantang orang nak tunggang agama aku. Hai guys, dalam video kali ni aku akan terangkan beberapa perkara sebab aku yakin ada pihak-pihak yang cuba untuk memutar belit fakta dan menakut-nakutkan orang. Lepas tu dia kata peguam pula yang pandai putar belit. Let's talk about that. You guys want to talk about syariah kan? Okay, ini aku buat video ni sebab aku yakin korang takkan berhenti komen dalam video aku walaupun video aku tu dah cakap pasal benda lain dah. So I have to come up with this video and this is going to be the last one lah. Kalau ada lagi yang nak counter video ni silakan, okay, but I'm not going to reply anymore because if you are here, if you listen to understand, it'll be different. But if you listen to argue, I'm not interested. Okay, sebab peguam tak ada interest tau in this case. We are not politicians. We don't have any political agenda here. Dengan aku sekarang ni ada 2, ada satu penghakiman penuh dan satu lagi ringkasan penghakiman. Okay, this is ringkasan penghakiman dan ini adalah penghakiman penuh.
Ada yang kata sekarang tak nampak, tapi nanti 10-20 tahun baru nampak. Sekarang diorang cuba nak batalkan sikit demi sedikit. In the future nanti Mahkamah Syariah cover bab nikah dan cerai sahaja. Lepas tu bagi contoh, maksiat dan judi. Do you know, if you read Iqra kan, kalau awak baca, zina dan judi bukan salah satu kesalahan yang dicabar. Okay? Ada yang tag saya dekat video Pro Istiqamah lah, tag saya dekat video Timbalan Menteri Kelantan lah, cakap pasal definisi kan, kata yang jenayah sivil ni dia tak boleh bersikap diskriminatif. Okay, untuk syariah, you ambil contoh judi dengan maksiat. Kalau judi untuk syariah, tak kisahlah lesen ke tak berlesen, masih haram, masih berdosa, satu kesalahan. Tapi dekat sivil, kalau ada lesen, itu bukan satu kesalahan. Halalan tayyiban katanya. Itu dah salah dah. Kalau awak tahu, walaupun berlesen, tapi dia seorang Muslim, tetap jadi satu kesalahan. Kawan syariah tak kosong bro. Dr. Zulbakri tak kosong bro. Saudara, yang sampai 8-9 orang yang Ahmad Arif dekat mahkamah tu, kosong ke? Saya faham. I understand your concern. Okay? Hukum maksiat dan hukum judi itu adalah haram mengikut hukum Allah. I understand. But, penting untuk kita fahamkan terlebih dahulu undang-undang syariah apa yang sedang kita bincangkan. Dalam ringkasan penghakiman yang Ahmad Arif dah bagi tahu ada 3 jenis hukuman di bawah undang-undang Islam. 2 ditentukan oleh Allah, hudud dan kisas. 1 ditentukan oleh kerajaan, oleh manusia, iaitu takzir. Bezakan terlebih dahulu ketiga-tiga ni sebelum kita nak hentam membuta tuli. Okay? Contoh judi, arak dan maksiat itu adalah hukum Allah melalui Al-Quran, bukan buatan manusia, oleh itu tidak boleh dicabar. Saya setuju. Tetapi yang menjadi perbincangan kita hari ini adalah takzir, iaitu buatan manusia. Bila buatan manusia, ianya boleh menjadi kekurangan, ketidakadilan dan tidak sempurna. Oleh itu boleh dicabar. Jadi tak wajar untuk pihak-pihak mengatakan yang Ahmad Arif ni, peguam-peguam ni liberal lah, nak lawan hukum Allah lah. Sekular lah. Hukum Allah adalah hudud dan kisas. Kes ini membincangkan tentang takzir, undang-undang yang dibuat oleh kerajaan awak sendiri. Kalau kerajaan awak buat mengikut perlembagaan, tak ada siapa nak cabar. Bila Badan Perundangan Negeri Kelantan buat undang-undang tidak mengikut perlembagaan persekutuan, maka ianya dicabar. Sebab itulah boleh dibatalkan. Faham tak anak-anak? Sama juga macam Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil pun guna takzir juga. Mahkamah Syariah pun guna takzir juga. Kedua-duanya boleh dicabar. Jadi jangan nak putar belit fakta, jangan nak twist kata kesalahan yang dicabar ni adalah hukum Allah. Okey? Bijak sikit bila bercakap tu. Jangan nak kata peguam ni hidup macam tak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kata macam kami ni hidup tak ada pegangan agama. Faham tak? Yang Ahmad Arif dah bagi tahu dah, ini bukan mengenai kedudukan undang-undang syariah. Tapi korang nak juga kaitkan undang-undang syariah, mahkamah syariah, nak takut-takutkan orang kononnya agama Islam ni tercabar. I am a firm believer of Islam and I am proud Muslim. Kalau betul kedudukan Islam itu tercabar, kalau betul undang-undang syariah itu diperkotak-katikkan, you guys don't have to ask me to do it. I myself akan lawan. Nak juga adakan yang tadi, nak juga politikkan semua benda. If you are a Malaysian, you should know Islam is the religion of the federation. Agama rasmi negara kita. Kedudukannya utuh dan terjaga. Kenapa nak takut-takutkan orang? Bila you takutkan orang, umat Islam negara kita ni sendiri yang berpecah because of you. Not because of anyone else. You know? Aku tak suka aku paling pantang orang nak tunggang agamaku sampai berpecah belah. I don't like it. There are 2 things yang aku tak suka orang sentuh. Kaum aku sebagai Melayu dan agama aku Islam. I uphold my religion so high that you don't get to play my religion with me. I kid you not. Kalau tak sependapat dengan awak, awak label dia liberal, awak label dia jahil. Awak label saya jahil. Awak siapa nak jahilkan orang? Awak suci sangat ke? Awak rasa Tuhan pandang awak macam mana sekarang ni? Mentang-mentang orang tu tak pakai tudung, competition tu tak pakai tudung, yang ini pula tindik hidung, awak rasa yang diorang ni tak se-Islam awak ke? Awak rasa awak lebih Islam daripada diorang ke macam mana? Cuba bawa istighfar dan bertenang. That's personal. I'm sorry, that's personal. But yes, that's my point. Saya tak mewakili mana-mana parti politik. I don't have bendera PAS ke bendera PH ke kat belakang ni dekat tudung saya ke, tidak. Tak ada. Okay, I'm talking on my own personal capacity. You nak berpolitik, politiklah secara sihat. Jangan nak main sentimen kaum dan agama. Okay? Wallahualam bisawab. Assalamualaikum dan bye. Okay, geng. Punca dia boleh marah macam ni, dia boleh keluarkan video yang macam ni disebabkan video dia yang pertama. Video dia yang pertama tu dia ceritalah kan. Aku ingatkan video ni dia pun ulas sekali lagi, pokoknya dia tak ulas. Tapi tak apa, aku akan sertakan sekali video dia yang pertama menceritakan yang mengakibatkan puak-puak PAS ni dan puak-puak daripada walaun-walauntik ni koyak rabak sehingga kan meliberalkan Tun Laila ni, meliberalkan siapa-siapa peguam yang bercakap soal ini dan juga membela, menyokong keputusan Mahkamah Persekutuan. Sehingga tak tu. Oh, kalau ni bersama dengan mereka lebih Islam. Betul-betul terpaling Islam.
Apabila tidak bersetuju dengan mereka, tak bersama dengan mereka, kan? Oh, hang ni menentang Islam, menggugat kestabilan agama Islam. Pelik bin ajaib untuk puak-puak parti PAS ni. Sebab satu punca dia sebab tak menguntungkan mereka. Tu ya pun. Kalau menguntungkan mereka, kalau mahkamah baru ni menguntungkan mereka peluk cuma mahkamah persekutuan. Kan? Ini kan jadi sebabkan tidak menguntungkan mereka. Cuba hangpa tengok kan. Aku ambil satulah contoh. Hak yang wallahi undipah nah RM50. Okay, macam dua kerusi yang digugurkan. Satu kerusi je, Hadi Awang je yang terselamat. Sebab bukan daripada Hadi Awang. Dia hanya melalui wakil Hadi Awang. Sampailah kita tak nampak ustaz tu. Tapi apabila usul yang dibawa ke mahkamah tu, petition tu ditolak oleh mahkamah. Kan? Tuduhan terhadap Hadi Awang tu, kemenangan Hadi Awang disebabkan unsur-unsur rasuah. Dan apabila petition Hadi Awang tu ditolak, oh inilah keadilan. Inilah keadilan untuk Tok Guru. Inilah itu, inilah ini. Itu apabila menguntungkan dia. Apabila tidak menguntungkan dia. Ni, hampa boleh tengok kan? Sama aja. Dia tak kira lah daripada UMNO ke, daripada side UMNO ke, PH ke, PAS ke, macam tu. Apabila tidak menguntungkan dia. Bukan menjerit lagi. Bukan melalak lagi. Cuba kita pula bandingkan antara kes Najib Razak. Bila Najib dia macam kita dah tahu susu galuh kes dia apa semua, duit masuk duit keluar apa semua, dijatuhi hukuman bersalah. Hak mana geng-geng hak yang lawan Najib terima hakikat. Dan apabila untuk kes Zahid Hamidi kan, mula-mula digugurkan 40 kes di zaman Perikatan Nasional kan, puak-puak PAS pun menghormati keputusan mahkamah. Bukan main keluar kenyataan di dalam berita PAS menerima keputusan mahkamah. Syed Saddiq pun menerima keputusan mahkamah. Dan apabila 47 kes tak ada kaitan dengan rasuah, tak ada kaitan dengan apa-apa pun, hanya dana duit Zahid Hamidi sendiri di dalam Yayasan Akal Budi PAM, apabila digugurkan di zaman Kerajaan Madani ni, dia punya petikai sampai hari ni tak habis-habis lagi dia duk petikai. Duk ulang 47 tu tak habis-habis. Jadi tak apa, aku akan bawa pula untuk video dia yang pertama yang mengakibatkan dia keluar video dia yang kedua. Yang kita tengok tadi adalah video yang kedua. Aku akan bawa untuk video yang pertama, asal-asal dia. Okey geng, jom sama-sama kita tengok. Video dia yang duduk dekat media sosial TikTok saja 5.8 juta view geng. Oh, memang viral gila-gila lah kan. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Tun Laila untuk video yang pertama yang dia keluarkan. Jom sama-sama. Hai guys, salam Jumaat. Okay, ada yang tanya aku pasal kes Nick Elin tu. And memandangkan aku tengah kena sidai sekarang ni dekat Putrajaya. Now 2 PM, I have like 45 minutes to go. So marilah kita bincangkan dan kupaskan untuk bagi korang betul-betul faham pasal kes tu. Faham tak? Apakah itu enactment? Apakah itu badan perundangan? Apakah itu competition? Kes ni dia dimulakan oleh 2 orang competition. Competition tu apa? Nak bagi senang faham, kira macam orang yang memulakan kes. Okay, so dekat dalam kes ni ada 2 competition. Nama dia Nick Elin Zurina dan Tengku Yasmin Nastasha. Tengku Yasmin Nastasha ni batchmate aku. 2 competition ni lawan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden. Okay, kenapa dia lawan Kerajaan Negeri Kelantan? What is the issue? Kan negara kita ada undang-undang kan? Perkara 4 di bawah Perlembagaan Persekutuan mengatakan negara kita ni ada undang-undang yang tertinggi, which is the Federal Constitution tu. Tapi dekat setiap negeri ada setiap undang-undang diorang sendiri. Faham tak? And now we are talking about Badan Perundangan Negeri Kelantan yang buat undang-undang untuk Negeri Kelantan. Korang kena tahu juga undang-undang buatan manusia kan boleh berubah. Now, we are talking about Badan Perundangan Negeri Kelantan yang ada kuasa untuk menggubal ataupun buat peruntukan dekat negeri Kelantan sendiri. Contohnya, enactment Kanun Syariah Jenayah 2019. Ada kesalahan-kesalahan jenayah syariah dalam enactment tu. Enactment ni macam mana aku nak explain untuk mahkamah syariah lah. Sebab basically jenayah, dia ada jenayah biasa dan jenayah syariah. Macam aku peguam jenayah tapi aku tak buat syariah. Aku buat jenayah ni je. Faham tak? Aku risau orang tak faham ni sebenarnya. Kan aku melalut seorang-seorang. Nanti sambung. Sorry lama. Tadi aku terkenal lama dengan pesen tadi. Now aku baru nak solat Zuhur. Aku akan sambung. Tak ada nak mayang. Allahu Akbar.
Sebab dia ni pun viral dekat dia punya media sosial. Okay, aku sambung ulas kes Nick Elin tu dekat Masjid Putra. Tak tengok, So basically ada 20 section dekat dalam enactment Kanun Syariah Jenayah 2019 tu yang dicabar oleh pempetition. Basically pempetition tu nak cakap Tengok. Basically Ada orang ambil pempetition nak gambar ni. cakap tolong batalkan section-section ni. Tak sah. Kenapa? Sebab Badan Perundangan Negeri tak ada kuasa sebenarnya untuk section-section tu. And kenapa pula? Sebab that section bawah bidang kuasa parlimen, bukan bidang kuasa negeri. Section-section tu ada dah dekat dalam kanun kesisaan. Ya, Dah ada dah ingat. dekat dalam undang-undang yang digubal oleh parlimen. Ya. Tengok nak ambil gambar pula. Boleh. Apa yang dia kata tadi, undang-undang tu dah ada di bawah parlimen, dah ada di dalam Mahkamah Persekutuan. Jadi apabila PAS Kelantan buat, jadi dua lah, jadi bertindih lah. Boleh. Kembang. Kesalahan yang sama tapi didakwa macam di dua mahkamah. Adil ke tak adil? Of course tak adil. Itu di antara dua mahkamah. Lepas tu untuk satu kes akan berlaku dua pendakwaan, and akan berlaku pendakwaan di Mahkamah Syariah dan juga di bawah Mahkamah Persekutuan. Nak hujan dah. Ya Allah Tuhanku. Aku cepat sikit. Basically, it's very important to differentiate bidang kuasa DUN dengan bidang kuasa parlimen. Sebab DUN, dia dekat peringkat negeri. Parlimen, dia dekat peringkat persekutuan. So, DUN yang dekat peringkat negeri ni tak boleh kacau, gubal atau apa-apa. Yang sebenarnya bidang kuasa tu ada dekat parlimen. Same goes to parlimen, tak boleh kacau. Hujan, aku tukar tempat, bye. Sama juga dengan parlimen. Parlimen tak boleh kacau apa-apa yang sebenarnya bidang kuasa tu dekat DUN. Sebab semua benda ni dah ditetapkan dekat dalam jadual 9 Perlembagaan Persekutuan kita. Dia dah tetapkan dah, this matters under federal list. Ini untuk persekutuan punya kerja. Ini pula state list. Ini DUN punya kerja. So tak boleh kacau masing-masing, faham tak? Aku ambil contoh dalam 20 yang diorang cabar tu. Salah satunya adalah kesalahan liwat, kesalahan sumbang mahram. Yang kedua-duanya dah ada dekat dalam kanun kesisaan. So why is the need untuk ada dua undang-undang jenayah yang berjalan serentak? Faham tak? Yang dekat peringkat negeri dengan peringkat persekutuan. Which one prevail? Of course persekutuan. Sebab yang itu lebih tinggi. 20 kesalahan ni, bila diorang cabar 20 kesalahan ni, bukan bermaksud kesalahan liwat, kesalahan sumbang mahram dan lain-lain tu tak ada dah. Bukannya maksudnya sesiapa yang buat sumbang mahram lepas ni dah bukan satu dosa, dah bukan satu kesalahan, takkan dihukum. Tidak. Masih ada tapi bukan under enactment negeri tu, tapi bawah kanun kesisaan, bawah bidang kuasa parlimen yang lebih tinggi, yang selalunya hukuman dia lebih berat. Faham? Di bawah Mahkamah Persekutuan. Not really brief lah kan, sebab aku dah tukar tempat pun dah 40 kali dah. Kalau tanya aku setuju sebab this is nothing against our religion. Aku bukan musuh Islam aku kat masjid sekarang ni, aku bukan musuh Islam. This is not about anything syariah, undang-undang mahkamah syariah ke tidak. This is about pertindihan antara undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan. Kes ni didengar di depan 9 Yang Amat Arif Hakim. 8 setuju, 1 tidak. And interestingly, Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun tak setuju bila Peguam Kerajaan Negeri Kelantan kata konon-konon kes ni akan mengkafankan Mahkamah Syariah. Tidak. Kenapa? Sebab Mahkamah Syariah masih berjalan seperti biasa. Enactment tu pun masih berkuat kuasa seperti biasa. Cuma 16 daripada 20 yang dicabar tu, 16 section tu terbatal. Tak sah. Sebab 16 tu bawah bidang kuasa parlimen. Bukan maksudnya cancel dah habis terus tau. Maksudnya dia ada, cuma dekat parlimen, bukan dekat negeri. Just to emphasize once again, aku bukan musuh Islam. This is nothing about religion. This is about technicalities, about undang-undang yang bertindih. Nak minta semua orang untuk bertenang. Okay, jangan caci maki hamun peguam. Kata peguam ni sebelah kaki kat neraka. Peguam ni bencikan undang-undang syariah, nak menjatuhkan Islam agama sendiri. Kau kenapa? Peguam tu punyalah solat tunggang terbalik, sedekah, puasa. Kau senang-senang je nak nerakakan orang. This is not even about religion, kau faham tak? This is about undang-undang negara kita. It can be confusing, but let's learn it together. And this is what I can explain in a layman term, which I hope that you guys can understand. Bye and Assalamualaikum. Hampa bayangkan geng, 12,000 komen geng. 12,000 komen. Video dia yang aku publish tu 5.8 juta view tau. Orang, majoriti orang yang bersetuju dia akan tekan like. Orang yang suka penjelasan dia, orang akan tekan like. Like dah saja 400,000 lebih. Kan? Orang yang tak bersetuju, dia hanya tengok je, lepas tu dia komen apa-apa ataupun dia hanya save saja. Tapi penjelasan dia tu pada aku lah kan, disebabkan dia menggunakan kanun keseksaan. Dia macam, contoh macam aku, kalau hampa perasan video yang pertama yang aku buat, yang aku dah post, aku hanya cakap mahkamah sivil ataupun mahkamah persekutuan dan mahkamah
Syariah Negeri Kelantan. Mudah sikit dia nak menyampaikan. Andai kata kita guna kanun keseksaan. Pada aku pun awal-awal aku tak faham sangat. Ataupun guna enactment tu okey lah sikit, faham lah sikit. Bila macam kita guna bahasa-bahasa mahkamah kan, kita akan jadi blur. Tetapi bila penjelasan kita dengan cara yang mudah, kita cakap okey, mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan ni ibarat mahkamah yang membicarakan soal apa? Soal kes dadah, kes bunuh, kes rogol ke, kes kesalahan-kesalahan berat-berat ni. Itulah mahkamah sivil, mahkamah persekutuan. Kalau mahkamah syariah ni dia hanya bidang di dalam agama Islam. Dan juga apa-apa yang dibuat oleh mahkamah syariah di setiap negeri, dia tak bolehlah bertindih. Dia tak bolehlah ambil hak ataupun menggubal akta ataupun enactment yang dah ada di dalam mahkamah persekutuan. Sebab antara negeri dan juga persekutuan lebih besar. Dan di dalam persekutuan ni, hak yang setuju untuk nak buat setiap akta, nak buat setiap undang-undang, dia melalui parlimen. Apabila parlimen meluluskan akta tu, enactment ke apa bla-bla ni, barulah dimasukkan ke dalam mahkamah menjadi dia satu undang-undang. Kan? Kalau kita buat kesalahan ni, apa denda yang kita akan kena, berapa tempoh yang kita kena duduk dalam penjara. Jadi kalau hampa pergi dekat TikTok ada, hampa boleh tengok video yang dia kena maki hamun ni, Allah saja yang tahu. Ini pemikiran Yahudi, pemikiran pelbagai dia pun kata dekat dia ni. Sedangkan dia ada ilmu pengetahuan dia, bahagian peguam, bahagian undang-undang, dia tahu. Kan? Aku pun asal-asalnya, aku pun tak tahu. Tapi apabila aku mendengar ramai orang penjelasan, dan kita membaca sikit. Soal ni aku tak membaca banyak. Tapi aku suka dengar penjelasan orang. So alhamdulillah bila aku seronok dengan cara penjelasan dia, mudah difahami. So aku berkongsi dengan hampa. So aku nak buat dengan hampa video yang terakhir bersama-sama. Ada orang komen dekat video Ina ni, soalan, betul ke fahaman kata lepas ni siapa-siapa nak berjudi boleh asalkan ada lesen? Mohon ulas. Ada bila macam isu ni panas, nampak pakai orang duk kata boleh berzina, boleh meliwat, boleh buat kesalahan di dalam 16 kesalahan tu. Tapi tak apalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ina. Betul ke fahaman kata lepas ni siapa-siapa nak judi boleh asalkan ada lesen? Mohon ulas. Kalau korang perasan, rata-rata orang akan tanya judi, zina dengan arak. Habislah pentakrifan syariah dengan sivil ni berbeza. Orang Islam takkan didakwa dah dekat mahkamah syariah. Soalan saya, sejak bila tiga-tiga ni jadi contoh yang Seksyen 16 tu? Siapa yang buat cerita sampai menggunakan 3 contoh tu? Dengan cerita dia orang beragama, tapi itulah makin banyak salah faham yang dibuat daripada video dia. Sampai kan ada orang buat parodi yang sebenarnya boleh lepas ni orang Islam boleh minum arak ke apa benda semua tu. Itu dah jelas haram dan akan dah masih didakwa dekat mahkamah syariah. Kalau nak faham lebih panjang, boleh tengok dekat Dr. Abu Hafiz punya video. Saya akan tag dia kat bawah. Soalan kedua, kenapa ada beberapa pihak dengan sengaja menggunakan contoh yang tak termasuk pun dalam Seksyen 16 tu? Yang paling diambil adalah zina, arak dengan judi. Benda yang paling umat Islam sensitif. Sebab ini berlaku dalam kehidupan harian kita. Sebab benda ni paling mudah nak trigger emosi orang. Orang lain yang jahil, orang lain dalam cabaran tu pun. Siapa yang menerima keputusan Elin tu, dia liberal. Dia orang kerajaan, dia liberal. Dia cuba menghapuskan undang-undang Islam. Siapa yang menentang, dia mengangkat undang-undang Allah. Dia dah cuba lawan dekat dunia, dia telah selamat dekat akhirat. Benda orang ni, sejak bila ini peperangan antara konservatif dengan liberal? Tak ada kaitan pun, benda semua tu tak ada kaitan. Siapa yang dengar pembangkang buat cerita, okey dia ni menjaga agama. Siapa yang dengar orang kerajaan buat cerita, okey dia ni liberal. Padahal dua-dua ni Muslim, yang korang nak bergaduh, kenapa? Padahal ni Elin tu bukannya orang kerajaan. Kenapa salahkan kerajaan? Yang paling kelakar, tak ramai orang yang mengambil kira apa yang Datuk Dr. Menteri Agama cakap. Apa yang dia cakap? Dia cakap keputusan Elin tidak menjejaskan mahkamah syariah. Menteri Agama kita tu adalah bekas ketua hakim syariah. Yang tu tak nak pula korang dengar siapa yang korang nak dengar je. Tiba-tiba CV jangan masuk campur lah apa benda. Habis tu ni bekas ketua hakim syariah ni, korang tak nak dengar pula.
Dan padahal pemerkasaan syariah ni dimension 5 kali dalam Belanjawan 2024, tahu tak? Dan kalau korang nak tahu, Jawatankuasa khas untuk mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam akan mengkaji isu berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Lepas tu orang duk bising, Sultan Selangor pun dah bertitah, dah tegur pasal benda lah ni. Jawatankuasa ni lah ni daripada titah ni Sultan Selangor ni. Kenapa Jawatankuasa khas ni ditubuhkan? Supaya dapat membuat kajian yang mendalam dan lebih kritikal tentang persoalan undang-undang yang berbangkit berkaitan daripada keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan kompetensi DUN dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau korang nak tahu, Terengganu pun sokong benda ni. Terengganu pun tak nak syariah ni bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Jangan ada pula yang buat cerita Jawatankuasa khas ni cikai-cikai. Dalam ni ada pakar undang-undang perlembagaan, undang-undang sivil, undang-undang syariah, pun ada. ahli-ahli akademik pun ada, dan juga pengamal undang-undang. Semua ni ada kelayakan, kemahiran dan pengalaman yang luas dalam bos sivil dan juga syariah. Undang-undang ni memang akan sentiasa ada revolusi. Sebab yang kita duk cakap ni sebenarnya undang-undang manusia, bukan undang-undang Allah, memang tak sempurna. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya? Kita boleh mengharapkan pemerkasaan syariah. Dia ni Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dua ni lah yang akan memastikan penambahbaikan syariah dan juga pemerkasaan syariah akan terus berjalan kat Malaysia. Jadi korang yang duk cakap yang agama Islam dah macam tercabar dekat Malaysia ni, dengan semua jabatan-jabatan agama Islam yang cakap tadi, campur lagi dengan Majlis Kebangsaan Islam yang mana pengurusi tu adalah Sultan Selangor sendiri. Korang ingat senang-senang je ke agama Islam ni nak hilang daripada Malaysia ni? Tak habis-habis, liberal. Macam sesuatu lah, apalah. Siap ada yang DM I tau, dia cakap apa tau? At least saya tegur saya dah terselamat dekat akhirat nanti. Wah, aku pun tak berani nak cakap aku selamat kat akhirat nanti. Macam mana orang tu boleh define yang dia lebih Islam daripada orang lain? Yang tu, hati tu kena semak dulu. Yang lagi aku tak faham, masa pas jadi kerajaan dulu, masa kes Iki Putra tu, boleh pula dia aku je. Ni sekarang dia punya mengelupa sampai pergi buat solat hajat. Kenapa tak aku macam dulu? Sebab dulu dia faham isu, sekarang dia tak faham isu. Tak payah tengok jauh, tengok je Muda Yasin punya post. Nampak sangat memang tak faham isu. Sikit-sikit, saya tak tahu. Mengarut. Saya rasa dalam satu hari, lebih daripada 20 orang tanya soalan-soalan macam ni. Orang yang buat video tu, anda telah create satu unnecessary panic. Tahniah kerana istiqamah dalam terus menyesatkan. Apa? Habis lah. Jadi, cuba apa tengok lah kan. Mengarut ke tak mengarut. Pimpinan tertinggi di dalam parti yang kononnya memperjuangkan Islam, yang memperjuangkan agama Islam kononnya. Tapi dia sendiri dia tak faham. Why? Kenapa kes Iki Putra, kes tuduhan liwat terhadap Iki Putra boleh menang? Why? Sebab berlaku pertindihan lah. Dekat Mahkamah Syariah dia kena dakwa dekat Selangor, dan dia diheret macam didakwa di Mahkamah Persekutuan pula, dekat Mahkamah Sivil pula. Why? Jadi bila peguam boleh cabar, so apabila boleh cabar dan antara hakim buat rundingan, Iki Putra boleh menang. Jadi sebab apa Iki Putra boleh menang? Sebab ada modal yang boleh digunakan oleh peguam supaya dia macam untuk nak memenangkan pihak yang tertuduh. So peguam boleh bagi soalan-soalan yang tergantung balik, so Iki Putra menang. Salah satu yang berlakunya sebab pertindihan lah. Cuba apa tengok. Kalau tak silap aku ada tersebar bawah ni gambar. Beberapa enactment dekat negeri, macam negeri Kedah pun bertindih dengan yang Mahkamah Persekutuan, dan yang Menteri Besar Terengganu pun dah keluarkan kenyataan ada 7 enactment yang bertindih dengan Mahkamah Persekutuan. So, kita tengok kenapa Menteri Besar Terengganu tak keluar pun kenyataan. So, dia macam dia boleh check balik enactment dekat negeri Terengganu, dan dia boleh keluarkan berita ada beberapa 7 enactment yang bertindih dengan Mahkamah Persekutuan. Kenapa dia boleh reda? Yang puak-puak lain daripada golongan dia pula tak boleh reda. Tak boleh terima hakikat. Awak sekarang, contohlah. Hampa dah gagal sekarang. Hampa dah gagal kononnya nak pertahankan kuasa Mahkamah Syariah menggunakan 16 enactment ni. Sepatutnya barulah hampa buat sembahyang hajat. Sekarang ni pun hampa kena buat lagi sembahyang hajat. Kan? Faham tak? Tapi kenapa sewaktu tempoh untuk nak kita tahu keputusan tu, waktu tu baru hampa nak sembahyang hajat, dan selepas keputusan tu, kenapa hampa tak sembahyang hajat lagi? Jadi baru-baru ni sembahyang hajat dekat atas jambatan, dia nak elok orang terjun jambatan. Ni pula dia buat sembahyang hajat, kononnya dia boleh menang. Sedangkan kuasa menggunakan macam enactment yang dicabar tu dah ada di dalam Mahkamah Persekutuan. Dah diguna pakai puluhan tahun dah. Dan 2019
Dewan Undangan Negeri Kelantan gubal undang-undang baru yang dicipta, yang dibuat oleh puak-puak PAS ni, letak di dalam Mahkamah Syariah Kelantan. Bila dah beberapa tahun berjalan, so kita nampak kira macam berlaku kira macam pertindihan. Sebab tu Nik Elin pergi buat cabar di mahkamah. Dan Nik Elin menang. Tu je. Bukannya undang-undang tu dah terus bubar. Bukannya undang-undang tu dah terus tak ada. No, ada. Undang-undang tu ada. Aduh, peninglah dengan puak-puak ni. Aku harap daripada Tun Laila, video pertama, video kedua, lepas tu dengan Ina, aku harap hampa semua faham lah. Ni pun dah setengah jam. Aku harap jangan teruskan pembodohan-pembodohan yang dibawa oleh puak-puak PAS ni, diteruskan sehingga ke dalam kampung-kampung kita. Sedangkan pakcik-pakcik ada hak yang jenis duk tak membaca, mereka tak tahu apa, tapi mereka terpengaruh, terpedaya dengan geng-geng hak yang duk bawa cerita-cerita palsu ni. Seperti mana Muhyiddin duk bawa kenyataan-kenyataan palsu, duk keluarkan, duk buat ayat apa semua palsu. Hadiah awang keluarkan ini, hakim macam berpemikiran penjajah. Allahu Akbar. Awak, 16 tu dah, memang lepas ni kalau dekat Kelantan, orang buat kesalahan memang dah tak wujud ke? Kan dah kira anak itu orang liwat ke, orang buat kesalahan rogol mayat ke apa ke, ataupun dengan binatang apa semua, memang dah tak ada dah ke pendakwaan. Kan macam pendakwaan. No, tetap ada, tapi bukan di bawah Mahkamah Syariah. Masih ada dan kekal sehingga kini di bawah Mahkamah Persekutuan. Kena faham tu baik-baik. Aduh, janganlah disebabkan keputusan ni tak menguntungkan apa yang hampa usahakan, apa yang hampa gubalkan tu, so terpaksa dibatalkan dan juga tak sah. Sebab tu lah, buat-buat tak faham. Oh, the Black Friday, Taqiyuddin, dia sendiri yang black je tak ada. Kalau hampa faham lah. Jadi kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.